Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita teruskan sesi perbahasan. Saya mempersilakan Yang Berhormat Bayan Baru. Terima kasih Timbalan Tuan Yang Ketua kerana memberi peluang kepada Bayan Baru untuk mengambil perbahasan titah diraja. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan saya ada 3 isu. Pertama sekali saya ingin memulakan perbahasan saya dengan isu padi dan beras yang merupakan isu utama yang melibatkan 30 juta rakyat Malaysia. Setiap tahun kerajaan memperuntukkan lebih kurang 3 bilion ringgit subsidi kepada industri padi dan beras. Subsidi tersebut melibatkan subsidi baja, subsidi harga padi, subsidi benih padi, subsidi pengkaporan dan pelbagai jenis subsidi lagi. Setiap rancangan Malaysia, kerajaan memperuntukkan berbilion ringgit kepada RMK, setiap RMK kepada projek pengaliran, tali air dan sebagainya, infrastruktur dalam jelampang padi, dan kerajaan juga melibatkan pelbagai jenis agensi untuk membantu sektor padi dan beras. Kita ada Jabatan Pertanian, DOA, Industri Padi dan Beras, MADA, KADA, AIDA di merata negeri, JPS, LPP, Lembaga Pertubuhan Beladang, MARDI, PPK, Pertubuhan Beladang Kawasan, NAFAS dalam Kementerian dalam Kementerian KPKM sahaja. Dalam KPKM sahaja sudah ada 10 agensi yang melibatkan membantu sektor padi dan beras. Dengan penglibatan tenaga kerja, pegawai, kewangan dan infrastruktur yang begitu banyak, sudah tentunya industri padi dan beras ini boleh diibaratkan sebagai anak emas kepada kerajaan Malaysia. Tujuan kerajaan melabur dan juga memberi pelbagai jenis bantuan kepada industri padi dan beras, tujuannya hanya satu saja, memastikan rakyat Malaysia mendapat bekalan beras yang mencukupi pada harga yang munasabah. Ini niat murni kerajaan. Walau bagaimanapun, sejak tahun lepas sehingga sekarang, Malaysia mengalami kekurangan bekalan beras di tempatan. Di pasaraya Lotus ke, Giant ke, mana-mana kedai runcit. Yang ada di rak hanya beras import. Beras tempatan saja tiada langsung. Beras tempatan hanya dapat dibeli di jualan ramah saja dan kita tak dapat di mana-mana tempat lain. Setelah kerajaan mencurahkan berbilion ringgit, tetapi beras tempatan tiada. Rakyat pula terpaksa beli beras import pada harga yang jauh lebih tinggi. So, ke mana pergi beras tempatan kita? Ini adalah ditanya-tanya oleh rakyat sekarang. Something is seriously wrong. Doesn't make sense. Sudah lama pemain industri mengadu bahawa wujud kartel mengambil beras tempatan dan ditukar beg dan dijual sebagai beras import. Dan kita kena tanya mengapa gejala ini berlaku. Mengapa beras tempatan ditukar beg jadi beras import? Ini kerana wujud jurang harga beras yang besar. Harga jualan beras tempatan dikawal is a price control item RM2.60 sekilo. Harga jualan beras import tak ada price control. Dijual antara RM36, RM38 sehingga RM45 pun ada sekilo. RM4.50 sekilo. Harga perbezaan antara beras tempatan RM2.60 sekilo, harga jualan beras import RM3.80 sekilo, perbezaan RM1.20 sekilo. Perbezaan hampir 50%. Harga kawalan ini yang RM2.60 telah ditetapkan sejak 2008. Selepas 16 tahun, cost of production beras tempatan telah meningkat. Sekarang cost of production, kos beras di pasaran adalah lebih kurang RM3.40 sekilo. Tetapi harga masih dikawal pada RM2.60 sekilo. Penetapan harga beras pada harga artificially low, ini basic economic,
akan membawa kepada masalah shortage dan kewujudan kartel. Kawalan harga yang terlalu rendah sebenarnya merugikan semua pihak. Petani rugi kerana harga mereka ditekan oleh pengilang dan pemborong. Rakyat rugi kerana nak beli beras tempatan tetapi dijual pada harga beras import. Kerajaan rugi kerana subsidi diberi tetapi beras tempatan telah ditukar back. Subsidi menjadi sia-sia. Yang untung hanyalah kartel tukar back. Something has to be done. Dalam keadaan sekarang, apakah pilihan kerajaan? Sebenarnya kerajaan tidak mempunyai banyak pilihan juga. Ya. Pilihan pertama, apungkan harga jualan. Tetapi rakyat akan rasa tertekan dengan peningkatan harga. Pilihan kedua, kekalkan harga sekarang RM2.60 kawalan harga, tetapi petani tertekan. Petani telah menjadi golongan yang paling miskin dalam Malaysia ini. B40 of the B40. Saya sebenarnya simpati kepada kerajaan kerana dalam keadaan yang dilema. Dan kita pun tahu bahawa kalau buat sesuatu pun akan dimarah, akan dibangkit pelbagai isu. Maka saya ingin mencadangkan two-step approach kepada kerajaan. Langkah pertama adalah naikkan harga kawalan kepada harga yang munasabah mengikut cost of production tempatan sekarang. Ini bertujuan membantu petani dan mengawal bebanan rakyat. Langkah kedua, tunggu harga beras dunia menjadi stabil. Selepas pilihan raya India pada bulan April 2024, kita jangkakan bahawa harga beras dunia akan turun. Pada masa itu, harga beras tempatan boleh diapungkan mengikut pasaran dunia. Kawalan harga bukan penyelesaian selama-lamanya. Biarlah pasaran menentukan harga beras. Dan kita harus ambil iktibar daripada kawalan harga ayam. Selepas harga ayam diapungkan, harga ayam kekal stabil. Dia tidak melonjak. Dan dia pada masa yang sama mengatasi masalah shortage dalam pasaran. Dulu harga ditetapkan, tapi pasaran tak jumpa ayam, daging ayam. Pada masa sekarang diapungkan, dia cukup. Demand and supply. Pada masa yang sama, kerajaan pun menjimatkan subsidi kerajaan. Jadi ini adalah langkah bijaksana kerajaan serampang 3 mata. Kalau kerajaan ingin apungkan harga beras, penjimatan subsidi ini boleh diberi kepada golongan sasar B40 melalui padu. Itu cadangan saya. Pada masa yang sama, kerajaan juga harus tegas kepada kartel-kartel. Mereka yang melanggar undang-undang harus diambil tindakan. Menteri harus tegas, pegawai penguatkuasa harus melaksanakan tanggungjawab. KPKM jangan menjadi toothless tiger. Industri padi dan beras harus ada reformasi yang 100%. Sudah terlalu lama industri padi dan beras tidak dirombak mengikut perkembangan masa. Krisis beras tempatan inilah masa yang sesuai untuk menyusun semula rantaian industri padi dan beras. Isu yang kedua tentang beras juga adalah isu beras madani. Saya tidak pasti cadangan yang detail daripada Bukit Kantang. Tetapi saya saya sangka baik cadangan Bukit Kantang. Tetapi kita perlu ambil iktibar daripada beras nasional yang dulu diwujudkan. Beras nasional dia adalah beras subsidi dan akhirnya wujud ketirisan dan kartel-kartel juga manipulasikan harga. Kerajaan bagi subsidi banyak tetapi di pasaran tak jumpa beras nasional pada masa itu. Ini adalah pengajaran pahit yang kita melalui zaman dulu. Jadi kita harap bahawa kerajaan atau juga NACO dan KPKM kaji betul-betul cadangan sebelum sesuatu itu diumumkan. Saya juga ingin menarik perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini tentang isu kedua ini adalah tentang hari sidang di Parlimen. Kita di sini tahun ini kita akan bersidang 69 hari. Daripada 2013 saya nak baca di sini 51 hari.
2014 Dewan bersidang 57 hari, 2015 61 hari, 2016 53 hari, 2017 57 hari, 2018 70 hari kerana ada RMK separuh penggal, kajian RMK separuh penggal, dia lebih banyak sikit. 2019 68 hari, 2020 55 hari, 2021 50 hari sahaja, 2022 33 hari sebelum pembubaran parlimen, 2023 80 hari kerana termasuk 19 hari untuk belanjawan. Saya in short ya, kita hanya lebih kurang 50 hari sehingga 70 hari. Sebenarnya saya nampak bahawa perbahasan kita sekarang, saya tengah rushing sekarang ini kerana saya diberi 12 minit. Minggu depan tinggal 5 minit saja. Mungkinlah, mungkin. Mungkin, okey. Saya rasa sebagai ahli parlimen, kita nak bawa isu-isu rakyat. Ada banyak isu. Tetapi datang sini, baru nak take off, sudah kena landing lah. Jadi ini adalah kesusahan parlimen. Setuju ke tak? Setuju, tolonglah tepuk sikit. Terima kasih. Saya ingin memperjuangkan, kita kena reformasi 100% ya. Seperti apa yang dicadangkan oleh Bersih. Perdana Menteri telah jumpa dan nampak bahawa kerajaan memang menyokong kepada institutional reform dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah lowest hanging fruit. Tambahkan hari persidangan supaya ahli-ahli parlimen boleh bawa isu-isu rakyat. Saya baru bawa 2 isu saja, 12 minit sudah habis. Saya minta tambah 1 minit untuk bawa isu yang ketiga. Isu yang ketiga saya nampak bahawa adalah hari ini adalah persidangan Kongres Ekonomi Bumiputera. Tujuan Kongres Ekonomi Bumiputera ini adalah meningkatkan sosial dan ekonomi Bumiputera. Sebagai seorang bukan Bumiputera, non-bumi, saya setuju dengan usaha kerajaan meningkatkan status ekonomi Bumiputera. Saya juga menyokong usaha inklusif untuk melibatkan Dewan Perniagaan Bukan Bumiputera dalam Kongres. Kaum Bumiputera adalah kaum majoriti di Malaysia. Peningkatan sosio-ekonomi Bumiputera akan membawa peningkatan kepada ekonomi Malaysia. We have to rise together. Dia tidak boleh zero-sum game. Dia kena sama-sama maju ke depan. Jadi kalau kita nak tengok 2 objektif besar, kewujudan Kongres Ekonomi Bumiputera yang dulu dan seterusnya melahirkan dasar ekonomi baru. Objektif nombor 1, pembasmian kemiskinan tegar tanpa mengira kaum. Kemiskinan tegar telah menurun daripada 49% tahun 1970, sekarang telah almost zero dan mungkin akan dihapuskan. Kita target untuk hapuskan tahun ini 2024. Jadi objektif itu, kemiskinan tegar itu dah berjaya, kira berjaya. Objektif kedua adalah penstrukturan semula pekerjaan mengikut kaum. Pada tahun 2021, seramai 5.61 juta graduan dalam Malaysia. Majoriti adalah kaum Bumiputera. Profesional Bumiputera seperti doktor, jurutera, pensyarah, pilot dan sebagainya telah meningkat ke tahap yang sangat membanggakan. Institusi Bumiputera seperti Pemodelan Nasional Berhad cukup berjaya. PNB mempunyai dana sebanyak 341.6 bilion. Sila gulung. Sorry? Sila gulung. Okey, saya tidak masa tak berapa cukup. Tapi tak apa, sekejap boleh. Gulung. Sorry. Saya salah. Tengok speaker, saya tak cukup masa. Yang berhormat. Okey, so saya nak bagi tahu bahawa Yang berhormat, saya bagi ruang untuk gulung, yang berhormat duduk. Okey, boleh. Saya hormat speaker. Okey, secara keseluruhannya saya nampak bahawa 40 tahun sejak DEB ini telah berjaya. We have to be proud of our success. Of course kita ada masalah sedikit di kalangan Bumiputera. Jadi haraplah Kongres ini boleh adakan perbincangan untuk trickle down supaya golongan B40 Bumiputera diangkat. Dan inilah harapan kita. Dan saya nampak bahawa sebagai seorang non-bumi, bukan Bumiputera, saya mengharapkan Kongres ini
Dalam usaha, dia akan merancangkan langkah yang lebih inklusif, memajukan sosioekonomi kepada Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Nasib Bumiputera dan bukan Bumiputera sebenarnya diikat bersama. Dan Bumiputera ke bukan Bumiputera harus berganding bahu majukan ekonomi bersama. We sing and swim together. Jadi saya ucapkan selamat berkongres. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Yang Baru. Tan Sri Speaker, isu peraturan. Baik. Yang Berhormat Terima Jelutong. kasih. Saya menunggu sehingga Tan Sri Speaker mengambil tempat di tempat yang dipertua untuk membangkitkan perkara ini. Memandangkan Tan Sri Speaker yang dipertua juga mahir dan berpengetahuan tentang peruntukan kaedah-kaedah persidangan. Saya rujuk kepada peruntukan 36(6) mengenai membuat seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Yang Berhormat Tan Sri Gelugor keluar tapi dia masih dalam Dewan. Saya bangkitkan perkara ini. Yang dipertua maklum bahawa 24 jam yang lalu semasa Yang Berhormat Tan Sri Gelugor dibenarkan untuk membuat perbahasan ucapan menjunjung kasih titah tuanku, Yang Berhormat Tan Sri Gelugor telah membuat pelbagai tomahan terhadap Yang Berhormat Tambun. Di antaranya adalah bahawa kononnya ditawarkan sokongan duit 1.6 juta, 1.7 juta, SPRM telah menawarkan untuk menarik balik pertuduhan dan sebagainya. Dan selepas itu, kemarin saya lihat satu petikan akhbar FMT mengatakan bahawa pihak SPRM telah menghubungi Yang Berhormat Tan Sri Gelugor. Kemarin, hari ini, Pesuruhjaya Azam Baki telah menyatakan bahawa memang tidak ada pegawai SPRM menghubungi Yang Berhormat Tan Sri Gelugor. Namun demikian, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia memandangkan Yang dipertua juga merupakan seorang pendakwa yang berwibawa di mahkamah dulu. Peruntukan Seksyen 25 Akta SPRM. Mungkin Tan Sri Gelugor ada di sini, saya boleh baca. Mana-mana orang yang diberi, dijanjikan atau ditawarkan apa-apa suapan dengan melanggar mana-mana peruntukan akta ini hendaklah melaporkan pemberian janji atau tawaran itu berserta dengan nama jika diketahui orang yang memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan itu kepadanya, kepada pegawai Suruhanjaya atau pegawai polis yang paling hampir. Yang betul, yang ni tak ada kena-mengena dengan 36(6). No, saya Berhormat duduk. Ya, saya tengah mendengar apa yang diterangkan dan dibahas. terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Dipertua. Sebab itu saya tunggu sehingga Kalau ada apa-apa pun minta izin mahkamah. Ya. Izin Dewan ya. Ya. Sila pula mahkamah. terima kasih Yang Dipertua yang sabar mendengar perkara yang dibangkitkan. Kemarin ketika Yang Berhormat Tan Sri Gelugor membuat perbahasan, kami juga telah mencabar beliau untuk membuat laporan SPRM. Dan selepas keluar dari Dewan, beberapa jam telah berlalu di mana Tan Sri Gelugor telah mengatakan bahawa ada pegawai SPRM menghubungi beliau. Hari ini Pesuruhjaya SPRM mengatakan tidak ada mana-mana pegawai SPRM menghubungi beliau. Jadi persoalan saya, kalau beliau tidak membuat laporan SPRM, sepatutnya tindakan diambil terhadap beliau mengenai tomahan-tomahan yang dibuat oleh beliau terhadap Yang Amat Berhormat Tambun. So saya minta petua daripada Yang Dipertua, sama ada Yang Berhormat Tan Sri Gelugor ada atau tidak menghubungi SPRM ataupun membuat laporan SPRM. Kalau tidak, beliau tidak boleh menggunakan Dewan ini, kekebalan Dewan ini untuk membuat tuduhan terhadap Yang Amat Berhormat Tambun. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Berhormat Gelugor dan Yang Berhormat yang berada di dalam Dewan. Pertamanya saya kena jelaskan platform. Ada dua platform. Di dalam ini kita kebal di bawah artikel 63 perlembagaan. Jadi dengan izin kadang saya mungkin akan bercakap dalam bahasa Inggeris yang lebih saya rasa saya dapat menyampaikan apa yang maksudnya. Kekebalan dalam Dewan ini dia ada hakim dia. Okay, we look at this perspective first. We got to look into the perspective of the House first, dalam Dewan. Apa-apa yang berlaku di dalam Dewan, sama ada seseorang yang berhormat itu telah melanggar peraturan 36(6),
the deciding person, the judge, is the speaker or the person yang duduk memutuskan di sini. Okay. Jika di luar kita tahu, kita subjected to the Mahkamah Sivil. Right? Jadi apa-apa diputuskan di dalam Dewan ini, jika tidak berpuas hati atas keputusan, dia lebih kurang macam appeal jugalah. Peraturan 43 itu jelas. Ya. You can appeal dalam 2 hari, tempoh diberi. Jika tidak, keputusan itu stand. Okay. Berbalik kepada apa yang Berhormat Julutong telah nyatakan. Ia berlaku pada, saya tidak ada the clear picture of it. Ia berlaku atas dasar sesuatu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat, atas apa yang telah dinyatakan di dalam Dewan ini oleh Yang Berhormat Tambun, dan ada Yang Berhormat menyatakan bahawa dia subjected to peraturan 36.6. Jadi the burden is somehow or rather kena bukti oleh orang yang natural justice, orang yang membuat temuan tersebut. Okay. Kalau sedemikian, masih lagi terbuka ya Dewan ini ya. Perkara yang berlaku semalam, kalau Yang Berhormat fikir ia masih lagi melanggar perkara 36.6 ini, Yang Berhormat masih terbuka lagi untuk membuat usul. Ya, bawah 18, 17 terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Tasik Lugu. Ya. Ini sebagai panduan yang saya buat keputusan, tapi I'm subjected to the appeal kepada speaker. Ya. Ini what is my petua as an academic atas apa yang telah berlaku. Baik, Yang Berhormat Julutong. Ini betul. If any of the Yang Berhormat rasa terkilan dan masih lagi memikirkan apa yang telah Yang Berhormat Tasik Lugu nyatakan, buatlah usul, dan jika Yang Dipertua telah membuat keputusan, the door is closed. Kita tak ada pintu dah. Pasal dalam 43 kata dalam tempoh 2 hari. Sekarang masih 2 hari lagi tak? 48 jam lagi tak? Masih lagi. The door is open to anybody. Yang betul boleh saya cakap? Sebentar. Bagi saya selesai. Faham Yang Berhormat? Okey, settle satu hal. Sekarang Yang Berhormat Tasik Lugu nak bercakap, kalau balik kepada 37 B, A lah terutamanya 37A, kalau tak silap saya ya, mengeluarkan teguran atau nak membangkitkan, kena ikut apa dia peraturan yang Berhormat nak bangkitkan. Saya tanya itu dulu. Ya. Pasal itu lesen. Bagi saya 36.6, saya rasa Jelutong cuba memfitnah saya dan bawa niat jahat kepada saya, Yang Dipertua. Sebab dalam hal ini semalam saya telah pun memberi penjelasan, saya telah pun menjawab apabila Tan Sri Speaker memberikan arahan kepada saya, dan saya telah patuh kepada arahan tersebut. Jadi as far as yesterday's debate was concerned, Speaker memberi arahan, ada satu perkara yang saya diminta tarik balik, saya tarik balik. Dan bagi saya, case is closed at that level. Jadi saya tak nampak sebab kenapa Jelutong nak membawa balik isu begini. Kalau sekiranya dari segi apa yang saya sebut pun, saya tidak mengatakan Tambun yang buat. Saya mengatakan ada suara luar yang datang kepada saya. Saya merekodkan perbualan saya dengan pihak lain. Jadi saya tidak menyebut nama mana-mana ahli parlimen di sini. Baik. Jadi dengan itu Tuan Betul, bagi saya harap itu the case has been closed, settled by the speaker yesterday, dan tidak sepatutnya ditimbulkan lagi dengan apa-apa niat buruk daripada sesiapa pun selepas ini. Baik, kita hormat kepada apa yang telah diputus oleh judgement oleh speaker. Tapi the door untuk 43 dan tu ada lagi berapa jam tu? Kalau ada lah, itu tidak siapa boleh halang. But after 48 hours the door is closed. Betul. Jadi betul, saya terima Petua Yang Dipertua, tetapi ia tidak masih lagi melepaskan Tasik Gelugor daripada melaporkan perkara itu kepada SPRM kalau benar. Yang Berhormat Jelutong, sebagai sama mana saya nyata tadilah,
Yang ni apa kena-mengena ni Yang dengan Berhormat, Julutong? duduk. Kalau tidak berpanjangan, kita akan buang masa. Yang Berhormat Julutong, saya telah nyatakan, ini atas dua platform. Satu platform dilindung oleh perkara 63, satu platform yang subjected to the civil law outside. Jadi saya rasa what I've said is jelas and clear. Let us move on to the business of the day. Terima kasih Yang di-Pertua. Baik, saya mempersilakan Yang Berhormat Alustar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya memulakan perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini dengan merafak sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong atas titah yang begitu prihatin dan mengambil nilai kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya dalam menjiwai perit getir dan suka duka yang dialami oleh rakyat Malaysia. Rahmat Tuhan membawa berkat, Tuanku memerintah penuh cermat. Rakyat di hati, kasih di semat, negara sejahtera terus selamat. Datuk Yang di-Pertua, sebagai Ketua Portfolio Belia dan Sukan Perikatan Nasional, saya ingin membawa perbahasan ini kepada 6 perkara penting. Pertama, mengenai Sukan Olimpik Paris 2024. Tatkala kita masih terngiang dentuman sorakan kejayaan kita memberi saingan sengit dalam Piala Asia, menentang gergasi bola sepak Asia Korea Selatan dengan kedudukan seri tempoh hari, tanpa kita sedar, duka langkah kontijen atlet kita ke Olimpik Paris 2024 semakin mengecil. Faktanya, Sukan Olimpik Paris 2024 berisiko menjadi lebih kecil berbanding beberapa edisi terdahulu selepas beberapa nama besar gagal melayakkan diri mengikuti langkah skuad hoki lelaki. Setakat ini dimaklumkan hanya Bertrand Roddick Lises yang layak bagi acara 10 meter platform lelaki menerusi kejohanan dunia di Fukuoka, Jepun tahun lepas. Saya tidak mahu hanya membicarakan soal punca cabaran atlet negara kita tak dapat tempat dalam Olimpik yang berprestij ini. Namun apa yang lebih utama, adakah atlet negara kita diberi ruang secukupnya mendapatkan sokongan moral, teknologi latihan-latihan terkini, kebajikan, sokongan pentadbiran agensi-agensi berkaitan dalam memastikan prestasi para atlet berada pada tahap yang sesuai dan sepatutnya. Jangan disekat suara para atlet kerana hanya politik dalaman dalam badan-badan pengendali sukan. Yang kedua, mengenai fasiliti sukan. Datuk Yang di-Pertua, umum mengetahui hujung bulan Mac ini negara kita akan menjadi tuan rumah kelayakan Piala Dunia perlawanan antara Harimau Melaya dan Oman. Namun kebimbangan kita adalah tempat di mana perlawanan berkelas dunia ini akan berlangsung. Kita akan jadi tuan rumah perlawanan berkelas dunia, tapi padang kita kelas kampung. Kalau kita nak gunakan Stadium Nasional Bukit Jalil itu sebagai tempat perlawanan, tentulah kita akan dapat melihat keadaan padang hari ini yang sangat menduka citakan. Lebih menduka citakan ialah kenyataan daripada pihak Perbadanan Stadium Malaysia yang saya baca beberapa hari lepas. Kalau Stadium Nasional Bukit Jalil tak dapat jadi tuan rumah, kita cari stadium lain. Sepatutnya disebut, kalaulah Stadium Bukit Jalil itu tak dapat jadi tapak konsert, konsert kena pergi tempat lain. Ni bola yang kena pergi tempat lain. Kita buat stadium untuk main bola. Datuk Ini betul. Itu yang sepatutnya kita angkat, itu sepatutnya kita pertahankan. Saya mengambil maklum pihak Perbadanan Stadium juga ada melibatkan tenaga pakar dalam pengelolaan kualiti rumput. Namun adakah Stadium Bukit Jalil ini akan terus jadi tumpuan penganjuran konsert-konsert besar yang akhirnya akan merosakkan dan menjejaskan kualiti rumput, apatah lagi rumput itu ditaja oleh tokoh sukan yang sangat berpengaruh dalam negara kita. Yang ketiga, mengenai isu P-hailing dan e-hailing. Rider makanan, penghantar barang segera dan seangkatan dengannya menjadi jalan segera anak muda dan belia dalam memastikan supaya atas meja mereka ada makanan untuk anak dan pasangan untuk meneruskan kehidupan yang kian menekan pada zaman hari ini. Disangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Rider kini berdepan kesukaran dalam memperolehi pendapatan yang sewajarnya. Persatuan Penghantar P-hailing menggesa kerajaan bertindak tegas memebitkan isu sebuah syarikat P-hailing
yang menurunkan kadar caj upah penghantar seperti yang saya telah sebutkan ketika mencelah perbahasan Ketua Pembangkang. Sebelum ini penghantar berjaya meraih pendapatan sehari RM170. Ada yang meraih sehingga sehari RM200, tetapi hari ini hanya sekitar RM70 ke RM100 sahaja, Datuk Ini Petua. Hilang separuh ataupun lebih separuh pendapatan mereka. Dan saya mengambil maklum Perdana Menteri Yang Amat Berhormat juga pernah berjanji dan bertemu dengan pengendali syarikat P-Hailing. Namun sehingga hari ini para rider ini, anak muda yang majoriti yang menjadi pengguna P-Hailing ini, menagih apakah solusi penyelesaian yang telah pun diambil oleh kerajaan. Mereka masih menanti. Yang keempat, mengenai anak muda yang kian terhimpit, soal survival dan soal moral yang berkecamuk. Datuk Ini Petua, kita sedia maklum, anak-anak muda di luar sana, terutama yang baru memulakan kehidupan berkerjaya, keluar gelap subuh, balik malam pun gelap. Ini hakikat yang berlaku di luar. Belia kita, terutamanya pasangan-pasangan muda yang baru berkahwin, bergelut untuk hidup di luar sana. Mereka sedang bekerja keras demi sesuap nasi dan hidangan makanan di atas meja mereka. Persoalannya, bagaimana mereka ini membahagikan masa untuk melihat anak-anaknya membesar, untuk memberi didikan kepada anak. Anak muda terpaksa menjalani hidup membesarkan keluarganya, menghabiskan masa di atas jalan raya kalau dia rider motosikal, menghabiskan masa di luar, lebih banyak menghabiskan masa di luar rumah berbanding masa dalam rumah. Bila nak tengok anak? Bila nak didik anak? Sedangkan guru yang pertama kepada anak-anak ialah ibu bapa. Guru di sekolah ni hanya membantu ibu bapa untuk memberi pendidikan. Sedangkan kehidupan hari ini, belia kita hakikatnya, dia terpaksa bekerja keras. Mereka pun nak didik anak. Dia tahu kasih sayang pada anak, dia tahu dia kena beri didikan pada anak, tapi dia terpaksa bekerja kerana kehidupannya menghimpit, ditekan oleh pelbagai pihak, kos sara hidup, SST pula yang akan naik esok 8%. Semua ini menekan kehidupan mereka. Apa penyelesaian? Kemana hala tuju kita nak bawa belia kita ini, Datuk Ini Petua? Saya ingin menarik perhatian ahli Dewan Yang Mulia ini. Pandangan seorang ahli akademik, Dr. Anwar Ahmad, UKM, dalam satu terbitan akhbar yang menyebutkan pada kajiannya didapati makin ramai ibu bapa yang mengelak untuk hantar anak ke sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Betulan Menteri ada dalam Dewan. Terima kasih. Menurut pandangan beliau, hari ini ibu ayah sanggup buat loan pinjaman peribadi, hantar anak ke sekolah lain, swasta, tahfiz, sekolah-sekolah yang agak mahal yuran, kerana dia nak tengok anak dia itu pada masa depan lebih terjamin pendidikannya, akhlaknya. Saya tidak bermaksud sistem pendidikan kita hari ini tidak baik, tidak. Saya sendiri pun lahir daripada sistem pendidikan arus aliran kebangsaan. Namun bagaimana kita nak mengurus mak ayah hari ini yang sudah mungkin semakin hilang keyakinan kepada sistem pendidikan yang ada hari ini. Dia nak tengok anak dia baik daripada dia, dan dia serba salah, nak bayar yuran mahal, terpaksa buat pinjaman. Ini semakin menekan kehidupan, terutama di kalangan pasangan-pasangan muda belia pada hari ini. Saya sendiri, Datuk Ini Petua, ada seorang kakak ipar. Dalam rumah dia guru. Selesai menguruskan ayah yang sakit, ayah pun baru meninggal dunia, semoga dirahmati dan ampuni dosa beliau. Selesai menguruskan ayah yang sakit, jam 11 malam, 12 malam, dia buka laptop, key in segala macam data. Saya masuk tidur, dia tak tidur lagi. Saya bangun tidur pagi, dia dah celek mata, sediakan sarapan anak-anak, keluar pergi sekolah. Dan itulah rutin kehidupan seharian. Sampai bila guru-guru kita ni akan melalui proses yang macam ini? Dia nak didik anak dia lagi, nak didik anak murid lagi, dengan kehidupan yang semakin terhimpit. Saya tidak bermaksud kita nak cari salah, kita nak cari solusi. Kita nak bawa ke mana? Guru, murid, belia, ke mana hala tuju yang jelas yang kita nak bawa, Datuk Ini Petua. Selain daripada itu, Datuk Ini Petua, disebabkan ibu ayah yang sibuk dengan pekerjaan mereka, menyebabkan anak-anak di rumah ini dia berhadapan ataupun dia berinteraksi dengan dunia media sosial sepenuhnya. Kita perlu sedar, terdapat aktiviti-aktiviti yang tidak sihat sedang berlaku dalam media sosial, terutamanya yang dinamakan sebagai the dark side, sisi yang gelap. Terdapat sebilangan anak muda, terutama di universiti, di sekolah remaja, yang terjebak dengan dark side.
Apa maksud dahsyat, Datuk Ini Petua? Medium yang telah disalahgunakan untuk menyebarkan hal-hal salah laku moral, khidmat langganan seks, perkara-perkara yang meruntuhkan akhlak. Satu sudut yang lain, di sisi yang cerah, mereka ini identitinya baik. Satu sudut lain, di sisi yang gelap, sebenarnya mereka sedang meruntuhkan moral mereka sendiri. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai sumber pendapatan. Jadi, kalaulah belia yang ada hari ini begitu keadaannya, kita tidak mula mengawal dengan serius, bagaimana nasib negara kita pada masa akan datang? Kalau kerajaan boleh ada kuasa menyekat konten-konten politik yang tidak selari dengan aspirasi kerajaan, kenapa kita tak guna kuasa itu untuk menurunkan konten-konten yang boleh merosakkan moral dan meruntuhkan akhlak para belia? Sepatutnya perkara itu digunakan seluasnya untuk menjadikan belia kita dan masa depan negara kita terjamin. Datuk Ini Petua, Allah berfirman surah Al-Anfal ayat 25. Ia bermaksud, jagalah diri kamu daripada berlaku dosa yang membawa kepada bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim di antara kamu, tetapi juga akan menimpa kamu secara umum. Maksudnya dosa maksiat yang berlaku ni kalau diturunkan bala tidak hanya kena kepada orang yang buat, tapi kena kepada kita semua. Datuk Ini Petua, yang kelima, saya menjunjung kasih titah ucapan tuanku supaya kita tidak bermain politik. Saya bersetuju supaya kita semua, ahli parlimen, kerajaan ataupun pembangkang, sudah masa ini bukan masa untuk bermain politik tapi masa bekerja. Saya bersetuju titah tuanku itu patut dipikul oleh kerajaan yang ada supaya menghentikan semua tindakan politik terhadap para penjawat awam yang kononnya dianggap tidak sebulu dengan aspirasi kerajaan madani. Memecat pegawai tinggi, menurunkan pangkat yang tidak pernah berlaku dalam sejarah perkhidmatan awam sebelum daripada ini. Ini permainan politik yang tak patut berlaku. Hentikan juga permainan politik dengan negeri-negeri di bawah Pentadbiran Perikatan Nasional. Ada arahan bertulis supaya agensi pegawai peringkat persekutuan di negeri berkenaan untuk tidak terlibat dalam mesyuarat dan acara-acara rasmi. Ini merugikan politik, merugikan semua pihak, negeri dan juga federal. Hentikan permainan politik di sekolah-sekolah, pusat pengajian. Pemimpin kerajaan bebas keluar masuk kempen politik. Pemimpin pembangkang disekat dan dihalang daripada dijemput ke sekolah dan pengajian tinggi. Hentikan bermain politik dengan ahli-ahli parlimen pembangkang. Hentikan Kedah, Kelantan, Perlis, semua beri peruntukan kepada adu-adu pembangkang. Kecuali Terengganu dia tak bagi sebab tak ada pembangkang langsung. Hentikan juga bermain politik dalam isu-isu kritikal negara. Contohnya isu beras madani. Saya sokong sahabat saya yang berhormat Bayan Baru sebutkan tadi. Isu-isu beras madani, mata wang yang merudum jatuh, isu kos sara hidup, semua ini perlu dijawab secara profesional, bukan jawab guna ayat politik. Tuan-tuan, perempuan sekalian, ibu rumah sekalian dah jadi kerajaan. Jawab sebagai sebuah kerajaan, jangan jadi pembangkang. Kalau nak jadi pembangkang silakan, kami tukar tempat duduk sebelah sana, tak ada masalah. Jika, Datuk Ini Petua, jika semua isu-isu utama negara, isu-isu kritikal ini dapat diatasi, jika kerajaan madani menunaikan semua janji, jika ahli parlimen pembangkang dilayan sama rata seperti manifesto Pakatan Harapan, dan jika diberikan hak sepatutnya kepada 4 buah negeri di bawah PN, saya tidak ada masalah untuk kerajaan yang hari ini kekal sehingga PRU ke-16. Kalau semua itu dipenuhi. Perlu diingat, orang yang mengajar tentang permainan politik itulah yang dahulunya mengajar tentang langkah kajang 16 September, desak paguh, letak jawatan, desak bera, bubar parlimen. Semua orang tahu ini siapa punya angkara. Baik, Datuk Ini Betul, saya ke poin yang akhir. Dan akhir sekali yang ke-6, ada kata pujangga menyebutkan public service must be more than doing a job efficiently and honestly. It must be a complete dedication to the people and to the nation. Penjawat awam sinonim dengan kata-kata hero yang tak didendang. Namun melihat kepada beberapa insiden yang terjadi, umum mansuh pencen sudah tentu akan menguris hati wira-wira kita ini. Yang terbaru, apabila diumumkan penjawat awam dan pesara kerajaan ini didischarge daripada IJN, saya menerima aduan daripada seorang pesara kerajaan yang pernah bekerja di Lembaga Padi Beras Negara di Alustar. Dia dah bersiap dah untuk ke Kuala Lumpur ke IJN, Datuk Ini Betul, untuk menerima rawatan. Kemudian dia tengok berita keluar, dia tanya saya, betul ke ni? Saya kata kalau ikut laporan berita ni macam ni lah. Saya pun tak tahu apa status terkini kerajaan.
Dan akhirnya dia batalkan untuk KJN kerana kosnya tinggi dan dia sekarang berada di Lostar. Datuk ini betul pantui penutup. Janganlah pemimpin bercakap lebat, janji bulan bintang ucapan keramat. Janganlah sebab hendak berjimat, akhirnya kelak menyusahkan rakyat. Memetik mawar di pekan tampin, indah ciptaan di hati tersemat. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin membela rakyat. Jadi betul saya mohon menyokong. Terima kasih. Berikutnya, terima kasih Yang Berhormat Alustar. Berikutnya saya silakan Yang Berhormat Sirian. Terima kasih Datuk Yang Tertua kerana memberi ruang kepada Sirian untuk turut sama membahas titah diraja. Sebagai permulaan, Sirian berapak sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar di atas perkenan Baginda berangkat mencemar Duli ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 pada 26 Februari yang lalu, iaitu julung kali Baginda Yang di-Pertuan Agong meresmikan persidangan Parlimen setelah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 oleh Majlis Raja-Raja. Kedua Datuk Yang Tua, Sirian menjunjung kasih mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong kerana dipilih oleh Raja-Raja sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sirian yakin, penuh yakin bahawa di bawah naungan pemerintahan Baginda Sultan Ibrahim Sultan Iskandar selama 5 tahun mendatang, negara kita akan terus menikmati kedaulatan tanah air, keharmonian dan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Datuk Yang Bertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang Agong yang ke-16. Sirian juga menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, iaitu Sultan Abdullah Sultan Pahang sekarang di atas pemerintahan Baginda selama 5 tahun. Walaupun politik bergelora ketika itu, iaitu dalam tempoh 2018 sehingga 2022, yang telah menyaksikan 3 Perdana Menteri dalam satu pilihan raya, iaitu pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, ditambah lagi dengan MCO COVID-19. Baginda Tuanku Sultan Abdullah telah berjaya memerintah negara dengan cukup cemerlang dan kebijaksanaan. Datuk Yang Tua, berbalik kepada titah diraja Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Baginda telah menyentuh beberapa perkara yang harus menjadi pedoman kepada kita semua, ke semua 222 ahli Dewan Rakyat ini. Datuk Yang Tua, kita harus menumpukan usaha kita untuk membela nasib seluruh 33 juta rakyat Malaysia. Puan Yang di-Pertua, tak nampak tadi. Saya ingin menyentuh beberapa perkara. Pertamanya, baru-baru ini ada netizen dalam sosial medianya telah menghina, mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Nopeng. Bagi saya ahli Parlimen dari Sarawak, dari Sirian. Bagi saya ingin memetik, saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini. Ada pepatah Melayu yang menyebut, cubit sebelah kiri, peha sebelah kiri, peha kanan juga akan terasa. Ini pepatah Melayu yang saya ingin bawa ke Dewan Yang Mulia ini. Bila menghina Yang Amat Berhormat Premier Sarawak,
Saya sebagai ahli Parlimen Sarawak dari Sarawak pun rasa terhina. Maka oleh demikian sebenarnya saya amat berterima kasih kerana satu kumpulan telah pun membuat laporan polis, iaitu di Balai Polis Satok sebentar tadi. Jadi bagi saya, Datuk Yang Bertuah, Puan Yang Bertuah, perkara macam ini yang dikeluarkan oleh netizen ini yang berbau sifat perkauman haruslah tidak ada dalam sistem negara majmuk, negara kita yang tercinta ini. Maka Puan Yang Bertuah, saya minta supaya Polis Diraja Malaysia ambil berat akan perkara ini, supaya perkara sebegini boleh dibendung sebelum ia jadi besar. Datuk Puan Yang Bertuah selalu pun Datuk, tapi satu hari nanti akan mendapat gelaran Datuk. Satu lagi Datuk Puan Yang Bertuah, Datuk, tak apa. Tambang kapal terbang terlalu mahal sekarang. Kita cakap tentang integrasi nasional, kita cakap dengan perpatuan kaum, tetapi dengan tambang kapal terbang yang begitu mahal, artis for the last 1 or 2 months. Macam mana kita hendak mempromosikan perpaduan nasional? Orang Sarawak mau pergi Semenanjung, orang Semenanjung mau pergi Sarawak, tetapi tambang kapal terbang terlalu mahal. Saya quote, saya baru cek, kapal terbang dari Kuching pergi ke Kuala Lumpur pada 3 hari bulan Mac, hari Minggu yang mendatang, menggunakan Malindo Batik Air. You know how much it cost? 2,546 ringgit 46 sen. Itu one way, no? Not return ticket, one way. So, kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan harus lihat akan perkara ini. There must be a way. There must be a way to reduce this incredible high cost kapal terbang. I think dari sini pergi Adelaide, one trip is Adelaide, Australia is about 2,000 plus. So dari Kuching pergi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Kuching, we have to spend about 5,000. This is too much. Seterusnya saya ingin menyentuh sedikit. Ini ada sangkut paut dengan perpaduan kaum, integrasi nasional. Saya telah sebut tentang tambang kapal terbang yang terlalu mahal, terlalu tinggi. 2,546 cents one way Kuching Kuala Lumpur. Satu subjek yang saya ingin bawa ialah cuti umum. Saya bawa di Dewan Yang Mulia ini kali kedua. Saya minta kepada kerajaan supaya masukkan gawai Dayak sebagai cuti nasional, cuti kebangsaan. Begitu juga saya minta supaya pesta keamatan Sabah juga dimasukkan sebagai cuti kebangsaan. So 2 hari, 31 hari bulan untuk pesta keamatan Kedasan Dusun Sabah. Lepas itu 1 hari bulan Jun untuk pesta gawai untuk masyarakat Dayak. Kerana waktu perayaan ini bukan sahaja masyarakat Kedasan Dusun yang meraihkannya, bukan sahaja masyarakat Dayak meraihkannya, bahkan hampir kalau di Sarawak hampir semua, kalau gawai Dayak semua kaum di Sarawak sama-sama menyambut dan meraihkannya. Itu permintaan saya. Seperti mana yang saya telah sebut, last sitting I did voice it out dengan izin, but the minister said Malaysia terlalu banyak cuti umum, 14 hari kalau tak silap saya. But
Why not? This is very, very important. Harus diingat. Tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. That is a very, very important quote. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Kerana kita bersama-sama dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia ketika itu, Melaya, kita sama-sama berganding bahu menubuhkan satu negara yang baru yang dinamakan Malaysia. Maka peranan pengorbanan kita bukan pengorbanan tetapi usaha kita untuk sama-sama memajukan, menubuhkan sebuah negara yang baru yang dinamakan Malaysia. Hendaklah, patutlah diiktiraf. Puan Yang Dipertua, 1 minit lagi. Jadi saya pergi ke bilateral trade di antara Indonesia dan Malaysia, Malaysia dan Indonesia melalui sempadan. Sempadan yang saya maksud ialah sempadan di Tebeduk, sempadan di sebelah sana, Entekong. Datuk Yang Dipertua, I'm sure you will be Datuk one day. Sebab sebut 4-5 kali. Jadi Puan Yang Dipertua, sebelum ini, sebelum bilateral trade, perdagangan dua hala antara Malaysia dan Indonesia, Indonesia dan Malaysia, about 15 years back, dibekukan. Perdagangan di CIQS Tebeduk, Inland Port Tebeduk, tiap tahun mencecah perdagangan, nilai perdagangan mencecah ratusan ribu ringgit. Tetapi sejak bilateral trade ini dihentikan, tidak dibenarkan lagi, boleh dikatakan perdagangan di Tebeduk, pintu masuk Indonesia, Malaysia, Malaysia, Indonesia melalui CIQS Tebeduk, Inland Port Tebeduk, boleh dikatakan nol, kosong. Datuk Yang Dipertua, masa bercakap tentang CIQS Tebeduk, sudah juga dibangkit, tetapi selagi ia tidak menjadi realiti, saya akan terus membangkitnya. 1990, CIQS Tebeduk nampak canggih, nampak bagus kalau dibandingkan dengan CIQS Bia, namanya di sebelah sana. Kita punya megah, cantik, tetapi 30 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, CIQS Entekong, cantik, seolah-olah airport internasional. Tapi kita sebelah sini, kesian tengok, saya boleh katakan macam rebatna ayam. Ketua Pembangkang ada di sini. Beliau waktu Menteri Dalam Negeri telah berkunjung ke tempat itu, melawat. Saya berada dengan beliau. Harapan orang Syrian, harapan orang Sarawak untuk mendapat CIQS yang megah, yang baru. Sehingga sekarang. Sila Gulong. Untuk boleh saya mencelah? Ya, please, thank you. Saya, Tuan Ketua, saya setuju CIQS itu patut kita bangunkan, kita berikan keutamaan kerana betul seperti apa yang disebutkan oleh sahabat saya yang berhormat, saya Serian, saya melawat bersama dengan dia. Saya mohon kepada kerajaan, berilah keutamaan kepada CIQS yang diminta oleh masyarakat yang berhormat sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ketua Pembangkang Larut. Jadi last, saya tegaskan di sini, selagi CIQS yang baru tidak dibina, saya akan
ungkit perkara ini di Dewan Yang Mulia ini. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, itu saja ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Serian. Saya jemput Yang Berhormat Ketere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Timbalan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan titah diraja pada petang ini. Saya akan sentuh perkara-perkara yang melibatkan moral veteran Angkatan Tentera Malaysia. Perkara pertama, sudah lebih setahun sejak Parlimen ke-15 ini dibuka dan bersidang dari penggal pertama hingga penggal kedua, saya telah membawa isu pelarasan pencen ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Malamnya, isu ini tidak diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan dan Kerajaan kerana alasannya terdapat kes mahkamah oleh Pertubuhan Suara Patriotik Rakyat Malaysia ataupun PSPRM. Saya juga telah membawa usul ini di bawah Peraturan 18.1 pelaksanaan pencen ATM yang berpencen sebelum 1 Januari 2013 kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk dibahaskan pada 13 Jun 2023. Usul saya ini juga ditolak dengan alasan isu ini masih dalam pertimbangan Mahkamah Tinggi Melaya. Tahniah saya ucapkan kepada Pertubuhan Suara Patriotik Malaysia yang dipimpin oleh Mio Rosidi kerana pada 5 Februari 2024 Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan seperti berikut. Majlis Angkatan Tentera telah gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Majlis Angkatan Tentera juga hendaklah melaksanakan hak pelarasan pencen veteran bersara sebelum 1 Januari 2013 serupa dengan veteran yang bersara selepas 1 Januari 2013 dan tidak adil membezakan pencen mereka sedemikian. Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan pencen kepada tentera yang telah berkhidmat untuk negara. Kegagalan menyelaras pencen veteran Angkatan Tentera adalah satu keengkaran kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi isu pelarasan pencen veteran Angkatan Tentera yang bersara sebelum 1 Januari 2013 ini telah melibatkan seramai 78,546 orang veteran. Mungkin sekarang dah berkurangan kerana mereka-mereka ni dah tua-tua semua. Banyak dia mati. Jumlah pencen mereka yang bersara sebelum 1 Januari 2013 jauh lebih rendah berbanding dengan pencen veteran yang bersara selepas 1 Januari 2013. Perkara ini terjadi kerana pihak berwajib, maksud saya ni MINDEF, Kementerian Pertahanan, tidak melakukan pelarasan pencen setiap kali ada kenaikan gaji sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Angkatan Tentera 1972. Sudah lebih 10 tahun mereka menunggu Kementerian Pertahanan melaksanakan kenaikan pencen mereka. Tetapi malamnya, setakat ini Kementerian Pertahanan tidak pernah berusaha untuk melaksanakannya walaupun seramai 98% pesara adalah daripada golongan B40. Apabila ditanya kepada Menteri Pertahanan, jawapannya hampir sama. Semua Menteri Pertahanan cakap macam itu. Akan dibincang, akan dikaji. Yang kedua, memerlukan pelajaran yang besar. Yang ketiga, jika veteran selaraskan pencen, orang awam pun nak selaraskan pencen. Itulah jawapannya. Jadi kalau itu jawapannya, tolong tengok Perlembagaan Persekutuan. Pada bulan Oktober 2023, Menteri Pertahanan, maksud saya last perbincangan kita di Dewan ni, saya ada bertanya kepada Menteri Pertahanan, bawa ke tidak isu pelarasan pencen ini ke Kabinet? Beliau mengatakan ada bawa. Jadi saya nak tanya Menteri Pertahanan sekarang ni, apa keputusan Kabinet pada masa itu?
Sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi pada 5 Februari, ianya merupakan kecuaian Majlis Angkatan Tentera yang mana pengurusinya adalah Menteri Pertahanan. Kenapa pula veteran yang terpaksa menanggung akibat? Orang lain buat salah, orang lain yang terima akibat. Jumlah 78,546 orang veteran berpencen ini telah berkurangan setiap tahun dan tidak pun bertambah. Mereka inilah yang bergada nyawa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sama ada berasal hadapan atau kumpulan sokongan ketika negara kita menghadapi ancaman dari luar, yang mana ancaman ini berterusan hingga sekarang. Termasuklah zaman darurat, konfrontasi dengan Indonesia, mengawal sempadan-sempadan negara dan macam-macam lagi. 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu. Itulah tugas Angkatan Tentera. Purata usia mereka hari ini pula hampir 60 ke 99 tahun. Semua veteran menerima pencen kadarnya 50% kerana tak cukup servis. Sebab 21 tahun tentera kena pencen. Itu polisi yang dibuat. Jadi pencen dia dah kecil, 50%. Jadi masa tu umur tentera-tentera ni adalah daripada 38 tahun mungkin ke 43 atau 44 tahun. Bayangkan nak menyara hidup keluarga macam mana. Apakah pengorbanan veteran ATM yang bermandi peluh, mandi darah dan bertugas siang dan malam untuk menjaga negara ini dianggap tiada keutamaan, no priority at all. Lihatlah keadaan mereka hari ini. Terdapat selama 1,798 orang veteran ATM cedera semasa bertugas, termasuk pertempuran menentang pengganas komunis. Mereka ini hidup sengsara selama puluhan tahun akibat cacat kekal kerana hilang anggota badan semasa mempertahankan negara. Adalah diingatkan kepada kerajaan bahawa rata-rata umur veteran ini dah sampai ke penghujung usia. Dan kesihatan mereka juga tidak menentu. Kalau mengikut adatnya, mereka tak lama lagi akan meninggalkan kita semua. Dari tahun 2013 hingga sekarang sudah ramai yang meninggal dunia, di mana kerajaan telah berhutang dengan mereka. Dan dalam masa yang sama mereka tidak merasai hasil daripada perasan pencen yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Perasan pencen ATM yang bertugas sebelum 1 Januari 2013 adalah hak mereka untuk undang-undang. Sebab tu kita menang mahkamah. Sebab tu mahkamah buat macam tu. Kerana itu hak mengikut undang-undang. Jadi saya ingin di sini saya nak maklumkan sikitlah. Okey. Ada seorang tu berpakat sarjan. Dia ni Chinese. Daripada utara. Bayangkan pencen dia sekarang ni hanyalah RM1,198. Sekarang ni dia umur 85 tahun. Bayangkan. Apa lagi kalau pangkat korporal, pangkat prefek, lagi rendah. Macam mana dia nak survive? Nak beli ubat pun tak cukup. Perasan pencen yang tertangguh sekarang adalah satu pelanggaran undang-undang perlembagaan persekutuan dan melanggar hak yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan. Ianya adalah satu tindakan berbentuk penindasan terhadap veteran ATM di mana hak mereka dinafikan dengan penuh kezaliman dan tidak berperi kemanusiaan. Ditambah pula kebanyakan veteran ini hidup dalam amat daif dan ramai yang mengidap penyakit. Saya mohon Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri untuk segera bertindak menyelesaikan isu ini yang telah terabai sejak tahun 2013. Timbalan Speaker, perkara yang kedua ingin saya bangkitkan di sini ialah kadar pencen hilang upaya. Saya dah bangkit dah dulu. Yang mana masih menggunakan kadar lama. Saya ambil contoh seorang veteran daripada Kok Lanas, daripada parlimen saya, di mana Korporal Nia Makno telah putus kaki dari buku lali ke bawah tapak, ke bawah buku lali ke bawah, terpijak jalan kaki sama. Tahun 76 di Gubei, Kedah. Kejadian ini kekal, tetapi hanya dibayar RM114 sebulan.
Bayangkan sedihnya. Dia terpaksa terima luka ni sehingga akhir hayat. Semayang tak kursi 46 tahun. Perkara ketiga, tahun lepas kerajaan ada bagi bantuan sada hidup RM300 sebulan kepada veteran tak berpencen. Tapi saya nak tanya, kenapa tidak diberi juga kepada yang berpencen? Kerana mereka pencen mereka kecil, mereka di bawah B40. Jadi bantuan sara hidup tu kena diberi sama rata. Jangan diberi pada veteran pencen saja. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri Pertahanan ambil maklum perkara ni. Kerana mereka juga di bawah B40. Perkara keempat, pingat PGM yang diberi pada veteran yang bertugas sebelum 2 Disember 89 untuk Semenanjung dan 17 Oktober 90 untuk Sarawak. Kalau kita tengok yang bertugas zaman darurat ni, yang dapat banyak pingat PGB, pingat Gawat Berani, pingat Seri Pahlawan, semua dapat allowance. Tetapi apa jadi kepada orang lain? Diberi PGM tanpa sebarang allowance. Jadi saya cadang ke sini, bagilah 500 bulan sehingga akhir hayat mereka. Mereka pun dah tua dah. 99 tahun pun ada umur. Bagi kat dia. Perkara yang akhir. Ini berkenaan dengan kerjaya kedua. Jadi saya harap kerajaan mempertimbangkan. Tereh, mungkin boleh sikit nak tanya soalan berkaitan dengan pertahanan kita, boleh? Tak cukup masa. Tak cukup masa sekejap. Ya. Saya pernah habis juga ni. Kalau ada masa bagi ya. Kalau ada masa bagi, okey. Ini nak cerita ni kerjaya kedua tentera. Tentera ni pencen 21 tahun, umum antara 38 ke 44 tahun atau 45 tahun. Masa tu anak kecil-kecil lagi. Jadi dia nak kerja apa, dia tak kerti askar ni, tak kerti. Jadi saya mohonlah kerajaan berilah prioriti pada askar untuk bekerja di bidang-bidang yang ada penguatkuasa. Contoh kita kata Dewan Bandar Raya atau PBT ke, bagi prioriti kepada mereka. Kerana mereka ni tidak pernah pergi kursus. Ini duk sedia kau kursus. So pergi kursus. Kursus untuk apa? Dia nak bekerja. Dia nak sara anak-anak dia. Bagi dia kerja. Akhir kata saya gulung saya mewakili veteran Angkatan Tentera, mohon Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan Yang Berhormat Perdana Menteri agar menyelesaikan hutang kerajaan kepada veteran yang berpencen sebelum 1 Januari 2013 dengan segera. Ingatlah jasa veteran ini yang teramat besar kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, dan saya mohon menyokong titah Kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat Ketere. Saya jemput Yang Berhormat Sibu. Terima kasih Timbalan Tuan Yang di-Pertua memberikan saya peluang untuk membahas dalam pembahasan menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada petang ini. Timbalan Yang di-Pertua, tahun ini persempadanan baru pilihan raya untuk Sarawak akan dilancarkan. Dan cara atau bagaimana persempadanan baru ini dijalankan memang menjadi satu tumpuan perhatian kepada berbagai pihak. Dulu persempadanan baru pilihan raya kita memang dianggap tidak adil. Seperti contoh, jurang jumlah pengundi di antara kawasan pengundi adalah sangat besar. Dari puluhan ribu pengundi sehingga ratusan ribu pengundi. Dan kebiasaannya, kawasan bandar mempunyai pengundi yang jauh lebih banyak daripada kawasan luar bandar. 2 hari lepas, saya mendapat jawapan dari Jabatan Perdana Menteri telah menyatakan bahawa persempadanan kawasan pilihan raya akan berdasarkan peruntukan yang ditetapkan oleh perlembagaan dan prinsip-prinsip persempadanan yang dipegang oleh SPRA adalah seperti berikut. Kemudahan diadakan bagi pemilik keluar mengundi semasa pilihan raya dan bahagian pilihan raya tidak merintasi sempadan negeri. Kedua, mengambil kiraan kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam bahagian pilihan raya itu untuk mengadakan tentera yang perlu bagi pendaftaran dan pengundian. Ketiga ialah jumlah pemilik yang lebih kurang sama banyak bagi setiap bahagian pilihan raya
dalam sesebuah negeri, kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan yang dihadapi di luar bandar. Keempat ialah mengekalkan hubungan masyarakat tempatan. Kalau mengikut prinsip-prinsip ini, memang persempadan dahulu mempunyai banyak ketidakadilan. Sebagai contoh, kawasan Parlimen Bangi mempunyai pengundi yang lebih kurang 700,000. Dan ada banyak lagi kawasan parlimen yang kurang daripada 50,000 jumlah pengundinya. Di kawasan saya, P212 Sibu, walaupun tidak dianggap merentasi sembarang negeri, tetapi Sarawak begitu besar, kawasan saya sudah dianggap merentas negeri kalau berbanding dengan Semenanjung Malaysia. Kawasan saya sudah merentasi daerah di dalam Sarawak. Seperti kawasan Sibu sudah merentasi daerah Muka. Dan Sibu mempunyai 3 PBT, 3 Local Council, mempunyai 2 penjabat pentadbiran daerah, iaitu Sibu dan Muka. Jadi saya berasa sekarang adalah masanya untuk kita membetulkan persempadan pilihan raya ini. Dan kita mulakan di Sarawak sebagai satu reformasi pilihan raya yang akan dibawa oleh kerajaan Madani ini. Dalam perjanjian Malaysia juga ada menyuntuk tentang Sabah dan Sarawak harus mempunyai 1/3 kerusi di dalam Dewan Rakyat. Adakah persedaran baru kawasan pilihan raya Sarawak ini juga akan merangkumi peningkatan kawasan parlimen yang lebih banyak bagi Sabah dan Sarawak? Saya berharap Menteri dalam penjabat Perdana Menteri boleh memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai aktiviti persempadan baru ini dan kawasan-kawasan baru yang akan dicadangkan dan sebagainya. Timbalan yang dipertua, Kertas Putih Kesihatan Malaysia sudah dilancarkan tahun lalu oleh Kementerian Kesihatan. Saya ingin tahu sejauh mana cadangan-cadangan yang dimaklumkan dalam Kertas Putih itu telah dilaksanakan, terutamanya dalam tajuk-tajuk berikut. Mempergiatkan kerjasama awam dan swasta yang efektif. Kedua, memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama. Ketiga, memperkukuhkan lantasan dan tapi urus sistem kesihatan melalui penstrukturan semula seperti bentuk merancangan dan pelaksanaan inisiatif otonomi fasiliti penjagaan kesihatan sektor awam secara berperingkat. Saya mendapati bahawa selalunya sekarang apabila pesakit hospital awam disuruh untuk menjalankan sesuatu saringan kesihatan di sektor swasta, pesakit itu diminta untuk menanggung kos tersebut. Jadi, adakah ini merupakan caranya kita mempergiatkan kerjasama antara swasta dan awam seperti dia dinyatakan di dalam Kertas Putih Kesihatan? Kalau tidak, apakah cara operasi antara awam dan swasta? Mungkin Menteri boleh jelaskan. Biasanya, kalau pesakit disuruh untuk mendapatkan rawatan disuruh oleh hospital untuk mendapatkan rawatan di luar, biasanya hospital akan menanggung kos itu. Tetapi apa yang berlaku ini adalah berbeza. Untuk Hospital Sibu, jadi saya juga ingin tanya, bilakah ia akan dinaik tarafkan menjadi satu regional hospital? 2 fasiliti penting yang selalu saya bangkitkan, yaitu radioterapi dan invasi kardiak unit. Adakah kementerian mempunyai perancangan untuk untuk menambahkan fasiliti-fasiliti ini, ataupun kementerian lebih bercenderung untuk outsource those services from private sector? Kerana di Sibu ada satu hospital swasta di Sibu sudah berancang untuk membekalkan perkhidmatan tersebut. Jadi adakah kerajaan lebih cenderung atau berminat untuk mendapatkan perkhidmatan ini melalui bekerjasama dengan pihak swasta? Timbalan yang dipertua, kerajaan Madani memang menunjukkan keazamannya untuk mengurangkan pelepasan karbon di dalam negara kita melalui mempromosikan kereta EV pada masa yang akan datang. Dan polisi kereta EV ini memang merupakan satu trend untuk kita mengurangkan pelepasan karbon yang giat dilaksanakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Tetapi saya ada 2 pertanyaan mengenai pelaksanaan polisi kereta EV ini. Pertamanya ialah mengenai harga kenderaan EV ini masih mahal berbanding dengan kenderaan biasa yang memakai internal combustion engine. Bagaimana caranya untuk
kita mewujudkan EV yang lebih mampu milik dan juga harga sekarang untuk mengecas, harga pengecasan EV ini juga agak mahal pada masa sekarang. Adakah kos pengecasan EV juga akan diliputi dalam subsidi bersasar seperti petrol? Sekarang kenderaan petrol kita ada subsidi untuk petrol. Adakah kenderaan EV ini apabila mereka mengecaskan kenderaan mereka juga akan mendapatkan subsidi dari kerajaan? Ketuanya, pertanyaan saya ialah, walaupun EV ini dianggap sesuatu yang besar, tetapi baterinya banyak menggunakan elemen-elemen yang merupakan REE, dan ini akan mewujudkan lebih banyak masalah alam sekitar sekiranya pelumbungan elemen ini dipergiatkan. Jadi sebelum kita menuju ke arah untuk melancarkan penggunaan EV secara besar-besaran, adakah kita sudah bersiap sedia dari segi teknologi kita dan penyediaan industri kita untuk kita semula bateri EV yang akan pada masa yang akan datang menjadi satu masalah yang besar apabila bilangan kenderaan EV ini meningkat pada satu jumlah yang besar. Biasanya, hayat bateri EV ini lebih kurang 10 tahun. Kalau di kawasan panas seperti Malaysia, yang mungkin akan mempercepatkan proses bateri aging itu. Jadi mungkin hayatnya mungkin 5 tahun saja. Saya juga ingin tahu, apakah peratusan sasaran kerajaan untuk menggantikan kenderaan internal combustion engine yang ada sekarang dengan kenderaan EV, ataupun kerajaan masih juga akan mengalahkan melalui insentif kenderaan internal combustion engine yang mempunyai pelepasan karbon yang rendah seperti hybrid engine dan turbocharged low capacity engine. Kerana kenderaan ini mungkin lebih cost efektif, saya berasa kita harus juga ingat hanya internal combustion engine boleh menggunakan biofuel, minyak sawit dan juga biofuel dari algai yang merupakan satu teknologi yang baru untuk menangkap karbon dalam udara dan menjadikannya sebagai biofuel. EV tidak akan menggunakan biofuel. Hanya kenderaan internal combustion engine baru boleh menggunakan biofuel. Jadi adakah kenderaan ini juga akan terus digalakkan oleh kerajaan? Dan akhirnya, saya juga ingin mau tanya satu soalan tentang perancangan poliklinik di Sibu sudah lama diluluskan oleh kerajaan. Tetapi sampai sekarang kita masih belum tengok rancangan pembinaan poliklinik Sibu itu dijalankan. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian, bilakah poliklinik Sibu akan dijalankan? Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Saya jemput Yang Berhormat Besut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Ketua kerana memberikan keizinan kepada saya untuk berbahas dalam usul menjunjung kasih Titah Seri Paduka Baginda Yang Agung. Dan saya ingin mengambil kesempatan ingin mengajak ke semua ada yang berhormat supaya sama-sama mendoakan kesejahteraan kepada Baginda Yang Agung serta Tuanku Pamasuri. Semoga diberkati dan dirahmati kehidupan Baginda berdua. Yang pertamanya saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan sistem keadilan. Pertama saya ingin menyentuh keadilan dalam kedua-dua sistem mahkamah. Dalam konteks keadilan saya ingin merujuk kepada Muhammad Hashim Kamali dalam bukunya Principles of Islamic Jurisprudence menjelaskan bahawa adl atau qist keadilan adalah meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya atau sesuai bagi mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajipan agar kezaliman dan kemudaratan dapat dielakkan. Manakala sistem kehakiman merupakan perbuatan berdasarkan pertimbangan yang wajar atau berpatutan, tidak memihak kepada mana-mana atau tidak membuat sesuatu keputusan dengan sewenang-wenang. Kita sedia maklum, menegakkan keadilan merupakan satu kewajipan dalam kehidupan bermasyarakat bagi mengelakkan sebarang bentuk penindasan samping mewujudkan keamanan serta kestabilan dalam negara.
Saya ingin membaca sedikit satu ayat surah An-Nisa ayat ke-58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ayat ini mengatakan bahawa sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Jadi bila saya baca ayat ini, tidak ada lagi tuduhan kepada saya seperti mana yang pernah dibuat oleh Tambun tempoh hari, iaitu saya membaca ayat ini mengikut nafsu dan juga membaca ayat ini untuk mendapatkan projek. Jauh sekali. Secara umumnya, ayat tersebut memberikan garis panduan kepada pemerintah dan juga hakim untuk menunaikan tanggungjawab dengan penuh amanah, tidak bersikap zalim dan sentiasa bersikap adil dalam memutuskan sesuatu perkara. Namun begitu, apa yang mengecewakan rakyat sepanjang pemerintahan kerajaan Madani ini, yang dikatakan Madani, adalah tidak benar-benar menegakkan keadilan, melibatkan kes pemimpin politik dalam parti pemerintah itu sendiri, dan perkataan keadilan itu sekadar satu slogan politik dan retorik semata-mata. Terdapat beberapa pendakwaan ahli politik yang dituduh dan dibicarakan di mahkamah ditarik balik yang sepatutnya tidak berlaku. Contohnya pada 4 September 2023, kes melibatkan timbalan Perdana Menteri yang mana Mahkamah Tinggi telah memutuskan untuk melepaskan tanpa membebaskan iaitu DNAA daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan satu dana Yayasan Akal Budi. Ini atas permohonan pihak pendakwaan. Dengan contoh yang saya berikan, adakah ini konsep adil yang dilalaungkan oleh kerajaan Madani selama ini? Selain itu, kita sering disajikan dengan berita-berita pendakwaan yang bermotifkan politik balas dendam oleh kerajaan. Boleh dikatakan hampir ke semua bekas Perdana Menteri, ditambah dengan bekas Menteri Kewangan dan Ketua Pembangkang, juga disiasat pada masa sama oleh kerajaan hari ini. Kalau melibatkan kes bekas Perdana Menteri Kewangan, dirujuk kepada Pandora Papers. Sebenarnya dalam Pandora Papers ramai lagi yang terlibat, termasuk daripada pihak-pihak kerajaan, tapi tidak disiasat. Ini yang masalah yang berlaku. Jadi sebenarnya rakyat menginginkan kerajaan yang memerintah Malaysia dengan kedua-dua sistem penghakiman yang benar-benar adil dan saksama, tanpa campur tangan dan tekanan politik demi kesejahteraan rakyat, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Jadi ramai sebenarnya pihak-pihak termasuk Persatuan Peguam-Peguam Muslim dan juga Majlis Peguam Malaysia Bar Council sendiri telah mendesak kerajaan benar-benar tidak mencampuri urusan badan kehakiman, terutama sekali melibatkan kes-kes pembicaraan pemimpin politik maupun individu yang berprofil tinggi. Badan kehakiman sebenarnya sepatutnya mereka adalah bebas daripada sebarang kekongan dan tekanan agar keputusan yang adil dapat diberikan. Persoalannya, adakah ini benar-benar diaplikasikan oleh kerajaan pada ketika ini? Di kesempatan ini juga saya ingin menyentuh berkaitan isu Mahkamah Syariah yang dicabar hari ini oleh seorang yang bernama Nik Alin yang beragama Islam, di mana telah dikejutkan pada 8 Februari tempoh hari apabila keputusan Mahkamah Persekutuan yang telah mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Implikasi keputusan dalam kes Nik Alin ini amat besar kerana ia jelas akan menghakis dan melemahkan kuasa Mahkamah Syariah untuk menjatuhkan hukuman atas sex action yang telah dibatalkan. Malah susulan kemenangan dalam kes Nik Alin juga akan membuka ruang kepada banyak pihak lagi yang akan mencabar enakmen jenayah syariah yang melibatkan 13 negeri lain di Malaysia. Dalam isu ini,
kita sering kali didedahkan dengan naratif yang salah di media sosial berkaitan pertindahan antara undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Wahal sebenarnya perkara ini tidak berlaku. Meskipun ada pertindahan, ia boleh diuruskan menurut Seksyen 59 Akta Tafsiran 1997. Apa yang saya nak highlightkan ialah bukan isu pertindahan itu. Undang-undang kerana ada seksyen enactment kanun jenayah syariah Kelantan yang dibatalkan, tetapi tiada kesalahan yang sama dalam undang-undang persekutuan. Saya beri contoh, Seksyen 41 muamalat riba tiada dalam mana-mana undang-undang. Di bawah undang-undang sivil, satu perlakuan salah boleh didakwa di bawah banyak peruntukan undang-undang sebenarnya. Ia bukan masalah jika banyak undang-undang memperuntukkan pelbagai kesalahan untuk perlakuan yang sama. Saya beri contoh. Umpamanya kita membuang sisa kimia di dalam sungai. Banyak pihak berkuasa yang terlibat dan boleh mengambil tindakan seperti pihak berkuasa tempatan, Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan sebagainya yang mengawal selia undang-undang yang berlainan. Jadi hukuman di bawahnya boleh dikatakan lain dan pertindahan ini tidak dianggap tidak adil. Jadi tegas untuk saya katakan bahawa ketidakadilan itu hanya akan berlaku apabila didakwa dua kali, double jeopardy. Maksudnya bahasa mudah adalah apabila seseorang sudah didakwa dan didapati bersalah atau atas satu perlakuan, maka dia tidak boleh lagi didakwa atas perlakuan yang sama. Itu dinamakan double jeopardy.